Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali semula dalam kelas Cikgu Hani untuk subjek sejarah tahun 4. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama memahami dengan menyatakan kesan hubungan diplomatik Kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu, dan yang kedua menyenaraikan kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Okey, yang pertama sekali, apakah maksud hubungan diplomatik? Hubungan diplomatik ialah hubungan yang terjalin antara sesebuah kerajaan dengan kerajaan yang lain. Kerajaan Melayu awal menjalinkan hubungan diplomatik dengan dua kuasa besar pada masa itu, iaitu China dan juga India. Antara kerajaan yang menjalankan hubungan diplomatik dengan China dan India adalah Kerajaan Kedah Tua, Kerajaan Sriwijaya dan juga Kerajaan Majapahit. Sekarang kita hendak lihat kesan hubungan diplomatik pada tiga aspek. Yang pertama, aspek sosial, yang kedua, aspek ekonomi, dan yang ketiga, aspek politik. Okey, kita pergi pada aspek yang pertama, kesan hubungan diplomatik pada aspek politik. Kerajaan Melayu awal menjalinkan hubungan diplomatik untuk mendapat pengiktirafan dan menjamin keselamatan bagi mengekalkan kedudukan. Dari segi ekonomi pula, melalui hubungan diplomatik, aktiviti ekonomi dapat dikembangkan. Contohnya, Kerajaan Melayu awal ni memasarkan barangan dagangan seperti rempah ratus, biji timah dan emas kepada China dan juga India. Kerajaan Melayu awal pula ditawarkan barangan mewah seperti tembikar, sutera dan juga perhiasan. Hubungan ini dapat meningkatkan kemakmuran Kerajaan Melayu awal. Di sini terdapat beberapa contoh, iaitu rempah ratus dan juga bahan seramik dan manik hasil daripada perdagangan yang berlaku antara Kerajaan Melayu awal dengan China dan India. Hubungan diplomatik dapat mengeratkan persahabatan dan hubungan kekeluargaan melalui perkahwinan. Hubungan ini dapat mewujudkan keamanan di Kepulauan Melayu. Kerajaan Melayu awal menjalinkan hubungan diplomatik dengan China dan India, berjaya mengukuhkan kedudukan politik, ekonomi dan sosial di alam Melayu. Sekarang kita tahu bahawa hubungan diplomatik dapat menjadikan Kerajaan Melayu awal ni lebih kukuh dan lebih makmur. Hubungan diplomatik ni memberi kesan daripada segi politik, ekonomi dan juga sosial. Gambar menunjukkan ukiran pada dinding Candi Borobudur yang menggambarkan situasi rakyat sedang menghadap raja. Ukiran ini membuktikan bahawa Kerajaan Melayu awal mengamalkan sistem beraja. Gambar kedua menunjukkan ukiran pada dinding Candi Borobudur yang menggambarkan kedatangan utusan dari negara luar. Di sini membuktikan bahawa Kerajaan Melayu awal mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan daripada luar. Okey, sekarang kita nak tahu apakah kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Kerajaan Melayu awal menjalankan 4 aktiviti ekonomi: pertanian, perdagangan, mengutip hasil hutan, pelombongan dan pembuatan. Kita lihat pada aktiviti ekonomi yang pertama. Dari segi pertanian, lokasi Kerajaan Melayu awal ni kebanyakannya di lembah sungai, amat sesuai untuk pertanian kerana tanahnya subur. Mereka mengusahakan tanaman seperti padi, pisang, buah pala dan juga ubi kayu. Hasil tanaman ini dipasarkan untuk memenuhi keperluan penduduk.
Okey, aktiviti ekonomi yang kedua adalah pelabuhan dan perdagangan. Seperti yang kita tahu, kerajaan-kerajaan Melayu awal ni kebanyakannya di kawasan pesisir pantai. Jadi kerajaan di Kepulauan Melayu ni berada di jalan laut di antara perdagangan timur dan barat yang menyebabkan kegiatan perdagangan kerajaan Melayu ni berkembang maju. Jadi kewujudan pelabuhan memudahkan perdagangan. Antara barangan perdagangan utama adalah seperti rempah ratus, lada hitam, bunga cengkeh dan juga buah pala. Seterusnya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk di Kepulauan Melayu ialah mengutip hasil hutan dan juga hasil laut. Kerajaan Melayu ni kaya dengan hasil hutan dan juga hasil laut. Antara termasuklah rotan, sarang burung, kulit penyu, teripang dan juga mutiara. Barang-barang ini mempunyai permintaan yang tinggi daripada pedagang. Gambar menunjukkan hasil hutan seperti gaharu, rotan dan kapur barus serta hasil laut daripada mutiara dan juga teripang. Kerajaan yang mengeluarkan hasil hutan dan hasil laut ialah Kerajaan Gangga Negara, Citu dan Sriwijaya. Okey, kegiatan ekonomi yang terakhir ialah perlombongan dan juga pembuatan. Masyarakat kerajaan Melayu awal menjalankan kegiatan perlombongan seperti biji timah, biji besi dan emas. Kegiatan pembuatan menghasilkan barang perhiasan seperti tembikar dan juga senjata. Gambar menunjukkan relau yang digunakan untuk melebur besi semasa kerajaan Kedah Tua. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana luangkan masa bersama Cikgu Hani. Assalamualaikum. Selamat maju jaya. Bye-bye.